Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nasrah binti Abdul Rahman. Pada hari ini saya akan memberitakan mengenai minoriti Muslim di Jerman, isu dan cabaran. Latar belakang, Jerman adalah merupakan sebuah negara yang besar di mana ianya terletak di benua Eropah. Berdasarkan bantuan pada tahun 2017, bilangan penduduk Jerman adalah sebanyak 82 juta orang. Jerman boleh dikatakan bukanlah rumah kepada agama Islam, namun Islam berkembang pesat dan menjadi agama yang kedua terbesar setelah Kristian di Jerman. Meskipun begitu, masyarakat Muslim di Jerman adalah merupakan golongan minoriti dan mereka menghadapi pelbagai isu dan cabaran sebagai golongan minoriti Muslim di sana. Objektif kajian yang pertama adalah untuk mengkaji sejarah minoriti Muslim di Jerman. Dua, untuk membincangkan mengenai isu dan cabaran minoriti Muslim di Jerman. Yang ketiga, untuk melihat kepada faktor survival minoriti Muslim di Jerman. Metodologi kajian. Metodologi kajian ini adalah kajian kualitatif dengan mengaplikasikan kajian sejarah dan juga kaedah analisis data. Rujukan bagi kajian ini adalah bahan sumber sekunder seperti buku, artikel, jurnal dan bahan ilmiah yang lain. Seterusnya, dapatan ataupun hasil kajian. Sejarah minoriti Muslim di Jerman. Islam telah mula muncul di Jerman sejak zaman pemerintahan kerajaan Turki Uthmaniyah. Sekitar pada tahun 1683, kerajaan Uthmaniyah telah menjajah Wina iaitu dikenal sebagai Hasya Hungary. Pada ketika itu, ramai di kalangan tentera Turki telah dijadikan tawanan perang dan dipenjarakan di wilayah Jerman yang dikenal sebagai Kerajaan Prussia. Bermula daripada situ, masyarakat Islam mula menapak di Jerman dan semakin berkembang dari segi bersebarnya agama Islam dan juga bilangan penduduk Muslim sehinggalah berlanjut ke abad seterusnya. Pada abad ke-18, satu hubungan diplomatik telah dijalankan di antara kerajaan Turki Uthmaniyah dan juga kerajaan Prussia. Kerajaan Islam telah membantu kerajaan Prussia daripada segi ketenteraan dan kerajaan Prussia telah membalas bantuan tersebut dengan membina sebuah masjid untuk kegunaan tentera Muslim dan juga masyarakat Islam di sana. Pada tahun 1945, Raja Friedrich II telah membentuk sebuah angkatan tentera Islam Prussia yang terdiri daripada orang Islam daripada pelbagai bangsa dan etnik. Mereka digelar sebagai Muslim Riders. Hubungan diplomatik ataupun hubungan baik antara kerajaan Islam dan kerajaan Jerman berlanjutan sehingga abad ke-20 hingga ke Perang Dunia Pertama. Setelah itu, setelah peperangan dunia kedua berakhir, Jerman sekali lagi mengalami kekalahan yang teruk. Dan oleh kerana itu, banyak bangunan mereka hancur dan musnah. Jerman juga kekurangan tenaga kerja untuk membaik pulih kerosakan tersebut. Oleh itu, mereka telah membawa masuk golongan imigran untuk membantu mengembalikan semula bangunan-bangunan dan sektor-sektor yang lain. Seterusnya, isu dan cabaran. Yang pertama adalah hak kebebasan beragama dan diskriminasi. Pada 1949, satu undang-undang ataupun hukum asas Republik Persekutuan yang singkatannya dalam bahasa Jerman dipanggil Grundgesetz telah dikuatkuasakan. Undang-undang ini atau perlembagaan ini adalah berkaitan dengan adalah untuk menjamin hak asasi individu dalam beragama tanpa ada diskriminasi terhadap agama yang dianut oleh individu itu. Selain itu, ia juga untuk memastikan kebebasan seseorang itu untuk tidak terikat dengan mana-mana agama. Dan dalam perlembagaan tersebut juga ada menyatakan bagaimana setiap institusi agama juga berhak memberikan pendidikan agama sebagai salah satu hak asasi sebagai seseorang sebagai rakyat dan penduduk negara Jerman. Namun apa yang berlaku adalah sebaliknya, di mana masih lagi berlaku diskriminasi terhadap minoriti Muslim terutamanya golongan imigran yang beragama Islam. Antara bentuk diskriminasi yang dihadapi oleh orang Islam ialah bagaimana mereka tidak mendapat peluang pendidikan seperti para penduduk asal Jerman. Minoriti Muslim ditempatkan di taraf pendidikan yang lebih rendah berbanding penduduk asal Jerman. Selain itu, daripada segi penempatan tempat tinggal juga, para minoriti Muslim tidak diberi peluang ataupun tidak diberi layanan yang baik untuk mereka dapat tinggal di kawasan perumahan yang lebih baik dan selamat. Malah mereka lebih diterima untuk tinggal di kawasan perumahan yang padat dan kebanyakan penduduknya adalah berpendapatan rendah. Seterusnya, larangan pemakaian tudung. Sekitar pada tahun 1998,
seorang guru wanita di Jerman, telah diarahkan untuk membuka hijab beliau jika ingin meneruskan pekerjaannya sebagai seorang guru. Walau bagaimanapun, dia enggan membuat demikian dan menyatakan tidak menjadi satu kesalahan untuk dia bertudung dan mengajar anak-anak mudiknya. Wanita tersebut adalah seorang warga Afghanistan yang bernama Ferishta Ludin. Ferishta Ludin telah membawa kes ini ke mahkamah di atas pelanggaran hak asasi manusia. Dan keputusan mahkamah telah menyembelahi beliau. Hal ini kerana tiada dalam undang-undang Jerman menyatakan larangan pemakaian tudung. Sehingga pada tahun 2003, masih lagi tiada undang-undang untuk menyatakan larangan terhadap pemakaian tudung. Namun, kerajaan Jerman telah membuka ruang untuk setiap negeri untuk melakukan larangan tersebut. Pada tahun 2005, di bawah Undang-Undang Berkecuali Beli juga telah menyatakan larangan pemakaian tudung terhadap guru-guru wanita dan juga penjawat awam. Walau bagaimanapun umat Islam yang terkesan ketika undang-undang tersebut telah membawa kes tersebut ke mahkamah dan keputusan mahkamah pada tahun 2018 telah mengarahkan Berlin untuk membayar papasan kerana undang-undang tersebut hanya boleh dilaksanakan jika terdapat ancaman terhadap keamanan sekolah dan sebagainya. Seterusnya, Islamofobia dan gerakan anti-Muslim. Minoriti Muslim di Jerman mendapat tentangan yang hebat daripada parti gerakan anti-Muslim yang menggelar diri mereka sebagai pegida, iaitu Rakyat Eropah Patriotik Menentang Islamasi di Barat. Parti gerakan ini telah menjalankan beberapa perhimpunan tunjuk perasaan pada tahun 2015 untuk memprotes pendudukan umat Islam di Jerman, namun perhimpunan tersebut ataupun penentangan mereka dilihat sebagai rasis terhadap agama dan etnik lain, terutamanya bangsa Turki. Chancellor Jerman Angela Merkel antara orang yang menolak untuk memberi sokongan terhadap perhimpunan tersebut dan menjeru rakyat Jerman supaya tidak menyokong perbuatan mereka. Selain isu Islamofobia yang berlaku juga merupakan satu isu dan cabaran yang perlu dihadapi oleh mayoritas Muslim di Jerman. Mereka diserang dengan menggunakan kekerasan dan dianiaya oleh golongan atau kumpulan anti-Muslim yang semakin hari semakin berlebihan tindakan dan ancaman mereka terhadap mayoritas Muslim di Jerman. Sehingga kan pada tahun 2017, hampir 950 kes berkaitan dengan serangan Islamofobia telah dilaporkan dan ini bermakna hampir 3 orang Muslim diserang oleh para kumpulan anti-Muslim setiap hari. Okay, seterusnya, faktor survival minoriti Muslim di Jerman. Yang pertama ialah masjid sebagai pusat penyatuan ummah. Pembinaan masjid di Jerman menjadi mercu tanda atau bukti survival minoriti Muslim di negara itu. Hal ini kerana masjid merupakan sebuah institusi terpenting dalam penyatuan umat Islam daripada pelbagai bangsa dan etnik. Seterusnya, penubuhan organisasi untuk menjaga kebajikan komuniti. Walaupun terdapat banyak organisasi itu tumbuh daripada berlainan komuniti dan juga bangsa, namun begitu tujuan mereka adalah sama, untuk melindungi hak-hak ahli-ahli organisasi dan juga ahli komuniti mereka. Seterusnya ialah sekolah, pembinaan sekolah bagi minoriti. Seperti yang dibincangkan sebelum ini, minoriti Muslim tidak mendapat pendidikan yang sama rata seperti penduduk asal Jerman. Oleh itu, apabila organisasi Muslim ataupun masyarakat Muslim berjaya membina sebuah sekolah, itu adalah satu bukti survival ataupun faktor mereka boleh survive dalam suasana mereka hadapi isu dan cabaran tersebut. Kesimpulannya, agama sepatutnya tidak menjadi penghalang kepada seseorang itu menjalani kehidupan sebagai seorang manusia yang berjaya. Malah sepatutnya institusi agama itu sendiri dijadikan sebagai batu loncatan untuk individu itu bangkit dan maju ke hadapan serta mencurahkan manfaat dan bakti kepada masyarakat sejagat. Namun begitu, kebanyakan rakyat Jerman berpendapat sebaliknya. Mereka masih menganggap agama yang akan mempengaruhi sesuatu institusi politik tersebut dan mungkin akan menyebabkan gagalnya sesebuah pemerintahan tersebut. Tetapi anggapan atau pemikiran tersebut tidak wajar dijadikan sebagai punca kepada pendiskriminasian terhadap minoriti Muslim yang merupakan penduduk asal Jerman atau daripada golongan imigran. Sehingga hari ini minoriti Muslim di Jerman cuba untuk memperjuangkan hak asasi mereka sebagai seorang manusia dan juga sebagai seorang rakyat di Jerman. Sekian, terima kasih.